Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Selamat datang mana yang dah hadir dalam slot bacaan hadis kita tengah hari ini, insyaAllah. Okay, Alhamdulillah dapat lagi kita bersama-sama dalam slot bacaan hadis hari Sabtu. InsyaAllah hari cuti. Mana yang sedang bercuti, saya ucapkan selamat bercuti, selamat berehat, insyaAllah. Okey, mana yang bekerja, selamat bekerja, saya ucapkan. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Nurul Ain, Kak Sanisa, Kak Naimah. Okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Okay. Selamat tengah hari. Okay, selamat tengah hari, insyaAllah. Hari ini dah masuk 7 Zulhijjah. Alhamdulillah. Okay, dah hampir nak hari raya Aidil Adha. Sedar ke tak sedar kan? Okay, insyaAllah. Okay, waalaikumsalam Kak Zumali, Kak Mazlina. Okay, insyaAllah hari ini dalam surat bacaan hadis, saya nak kongsikan satu kisah para sahabat. Okay, hari ini insyaAllah kita tak baca hadis, tetapi kita baca satu kisah para sahabat. Okay, InsyaAllah yang dah hadir, saya ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan. Okey, jemput masuk, jemput hadir dalam slot bacaan hadis pada tengah hari ini, insyaAllah. Okey, yang dah hadir jangan lupa tekan button share, boleh? Tolong saya sharekan live ini. Ramai-ramai masuk live ini, insyaAllah kita nak dengar satu kisah para sahabat, insyaAllah. Okey, moga-moga semua berada dalam keadaan sihat walafiat. Sihat, apa khabar semua? Okey, insyaAllah moga-moga semua berada dalam keadaan sihat. Moga-moga Allah sentiasa lindungi kita daripada bahagia, daripada melakukan kemungkaran. Moga Allah tetapkan hati kita dengan iman. Moga Allah teguhkan hati kita dengan Islam, insyaAllah. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang memberi salam, ahlan wa sahlan, selamat datang yang dah hadir. Okey, insyaAllah dalam bacaan slot hari ini, okey, saya nak share, kita nak baca satu kisah, insyaAllah kisah yang menarik, iaitu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berlumba dalam menderma. Okey, bukan berlumba di jalan, tetapi berlumba dalam menderma. Okey, kita nak tengok apa yang mereka berlumba-lumba sangat tu. Nak derma apa sampai berlumba-lumba tu kan. Okey, insyaAllah. Okey, ahlan wa sahlan. Selamat datang yang dah hadir. Jemput masuk. Okey, yang dah share, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Okey, yang belum share, jangan lupa tekan button share. InsyaAllah kita nak sebarkan kebaikan bersama-sama. Okey, jom. Kita baca satu kisah hari ni. Kita nak tengok sama-sama. InsyaAllah mudah-mudahan kita ambil pengajaran daripada kisah ini. Okey. Okey. Tajuk kita Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berlumba dalam menderma. Okey. Alhamdulillah, yang dah share terima kasih banyak-banyak. Mudah-mudahan Allah permudahkan segala urusan kita, insyaAllah. Okey, jom. Okey, kita mula. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menceritakan. Okey, Sayyidina Umar ini dia bercerita. Okey, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengarahkan kami
untuk mengorbankan harta di jalan Allah Subhanallah Ta'ala. Okey. Jadi satu hari tu Sayyidina Umar dia bercerita. Adalah satu hari tu baginda baginda mengarahkan supaya untuk mengorbankan harta di jalan Allah. Okey. Kebetulan tiba-tiba kebetulan pada masa itu saya mempunyai sedikit harta. Waktu baginda suruh para sahabat mengorbankan harta di jalan Allah, tapi pada masa yang sama, pada ketika itu juga Sayyidina Umar kekurangan harta, ada sedikit sahaja harta. Jadi macam mana dia nak derma kan? Okey, jom. Okey, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang dah hadir. Yang memberi salam, insyaAllah ahlan wa sahlan, selamat datang yang dah hadir. Jangan lupa tekan button share, okay? Tolong saya sharekan live ini. InsyaAllah kita nak baca hadis ini, InsyaAllah kerana Allah Ta'ala atas cinta kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, kemudian Sayyidina Umar ni ada sikit je harta dia. Lepas tu saya telah berkata sendirian. Waktu tu Sayyidina Umar dia bermonolog. Dia cakap sendirilah. Okey, kebetulan pada ketika itu aku mempunyai sedikit harta. Time tu Sayyidina Umar ada sikit je harta. Kemudian sekiranya ada peluang untuk aku mengatasi Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, maka inilah masanya. Okey. Jadi kebetulan waktu itu Sayyidina Umar ada sikit je harta. Kemudian dia pun cakap, dia pun bermonolog dengan sendiri. Jadi inilah peluang aku untuk kalahkan Sayyidina Abu Bakar. Dia nak kalahkan Sayyidina Abu Bakar dalam menderma, walaupun dia ada sedikit je harta. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang memberi salam. Okey, ahlan wa sahlan. Selamat datang yang dah hadir. InsyaAllah. Okey, dalam slot bacaan dalam slot tengah hari ini, saya nak share satu kisah para sahabat, iaitu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berlumba-lumba dalam menderma. Okey, bukan berlumba-lumba di atas jalan, tetapi berlumba dalam menderma. InsyaAllah, jom kita sambung. Okey, setelah berfikir sedemikian, dengan perasaan gembira, saya pulang ke rumah dan saya telah membawa separuh daripada harta yang ada di rumah. Okey, Sayyidina Umar ketika itu lepas dia dah berfikir dia nak kalahkan Sayyidina Abu Bakar dalam menderma, kemudian dia pun balik ke rumah. Dia pun balik ke rumah dengan perasaan gembira. Kemudian dia ambil separuh daripada harta yang ada di rumah. Okey, sedangkan Sayyidina Umar ketika ini kekurangan harta, tetapi dia bawa juga harta, dia korbankan juga harta dia, separuh daripada harta yang ada di rumah. Okey, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bertanya. Okey, baginda bertanya kepada Sayyidina Umar, apakah yang telah kamu tinggalkan untuk keluarga kamu? Okey, kan Sayyidina Umar dia dah bawa separuh harta dia. Kemudian baginda pun tanya, okey, apakah yang telah kamu tinggalkan untuk keluarga kamu? Ada tak tinggalkan untuk keluarga? Okey. Kemudian Sayyidina Umar pun dia menjawab, ada sedikit. Kan, dia ambil separuh untuk mengorbankan harta di jalan Allah. Separuh lagi dia tinggalkan untuk keluarga dia.
Okey. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, berapa yang kamu tinggalkan? Berapa banyak kamu tinggalkan untuk keluarga? Jadi Sayyidina Umar pun menjawab, saya tinggalkan separuh. Okey, jadi harta Sayyidina Umar ketika itu ada kekurangan harta, ada sedikit je harta. Tapi dia bahagikan. Separuh harta dia korbankan untuk ke jalan Allah. Separuh lagi harta dia tinggalkan untuk keluarga. Okey. Kemudian tiba-tiba datang pula Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Okey, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu datang, telah membawa ke semua harta yang ada di dalam rumah beliau. Okey, tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar datang. Dia bawa semua harta dia yang ada di dalam rumah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bertanya, Abu Bakar, apakah yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Okey. Yelah, sebab baginda nampak Sayyidina Abu Bakar dia bawa semua harta di dalam rumah tu. Jadi Rasulullah pun bertanya, okey, Abu Bakar, kamu tinggalkan apa untuk keluarga kamu? Jom kita tengok jawapan Sayyidina Abu Bakar. Okey, beliau menjawab, Sayyidina Abu Bakar ni pun menjawab, saya tinggalkan Allah dan Rasul untuk mereka. Subhanallah. Okey, yakni beliau tinggalkan keberkatan nama Allah dan Rasulnya serta keredaan mereka berdua untuk keluarga beliau. Masya Allah. Power jawapan Sayyidina Abu Bakar. Okey, jadi Sayyidina Abu Bakar dia bawa semua harta dia. Dia nak korbankan semua harta dia yang ada kat rumah untuk ke jalan Allah. Lepas tu, apa yang ditinggalkan untuk keluarga? Jadi Sayyidina Abu Bakar dia hanya meninggalkan Allah dan Rasul. Maksudnya bukanlah dia bagi Allah dan Rasul kepada keluarga dia. Maksudnya dia tinggalkan keberkatan nama. Dia tinggalkan, maksudnya dia berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul. Okey, untuk mendapat keredaan. Okey, supaya dia mendapat keredaan daripada Allah dan Rasul untuk keluarga. Okey. Kemudian Sayyidina Umar, bila dia nampak Sayyidina Abu Bakar korbankan, dermakan semua harta dia, kemudian Sayyidina Umar pun berkata, sekali-sekala saya tidak akan dapat mengatasi Sayyidina Abu Bakar. Okey, Sayyidina Umar pun cakap, sekali-kali dia tak akan pernah dapat mengatasi Sayyidina Abu Bakar. Okey. Jadi dua orang para sahabat ini, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, dua-dua bersaing. Bersaing ni nak tengok siapa paling banyak menderma. Subhanallah. Okey, bukan bersaing atas nama nak popular, aku paling banyak derma harta. Okey, tak ada. Okey, mereka berdua bersaing untuk mendapat keredaan Allah. InsyaAllah. Okey, itu kisah dia. Okey, kita tengok keterangan daripada kisah ini. Keterangan dia, okey, berusaha mengatasi orang lain dalam kebaikan adalah sangat baik, lagi digalakkan. Okey, jadi keterangan dia daripada kisah itu, dia nak cakap, okey, dia nak sampaikan berusahalah. Okey, berusahalah mengatasi orang lain dalam melakukan kebaikan. Okey, bukan di atas bukan apa orang kata, berlumba-lumba sebab nak kejar gelaran, nak kejar nama orang, oh dia ni paling banyak derma harta. Okey, tetapi berlumba-lumba untuk mendapat keredaan Allah dengan melakukan kebaikan. Okey. Kemudian
Okey, dorongan tentang hal ini pun terdapat dalam Al-Quran. Okey, dalam Al-Quran pun Allah Subhanahu Wa Taala ada mengatakan, okey, berlumba-lumbalah kamu dalam melakukan kebaikan. Okey. Jadi peristiwa di atas, peristiwa tadi berlaku semasa persiapan peperangan Tabuk. Jadi dua orang para sahabat tadi sebenarnya mereka mendermakan harta mereka, mengorbankan harta mereka di jalan Allah. Maksudnya mereka buat persiapan untuk peperangan Tabuk. Harta-harta mereka derma tu untuk persiapan peperangan Tabuk. Okey, kemudian pada masa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendorong para sahabat secara khusus untuk menderma. Jadi waktu itulah Rasulullah galakkan, Rasulullah bagi dorongan derma ke atas jalan Allah. InsyaAllah moga-moga dapat keredaan daripada itu. Kemudian para sahabat radhiyallahu anhu bukan sahaja memberi bantuan setakat yang mampu, malah melebihi kemampuan mereka sendiri. Bukan setakat mereka menderma takat-takat mampu je. Tetapi lebih mampu, lebih daripada kemampuan mereka. Sebab apa? Mereka berserah 100% kepada Allah. Berserah kepada Allah. Mereka percaya, yakin kepada Allah bahawa rezeki itu akan datang. Semakin kita menderma, semakin kita kaya. Kita kena yakin dengan Allah. Kita kena yakin dengan rezeki Allah, bahawa rezeki Allah tu ada dekat mana-mana. InsyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang memberi salam. Ahlan wa sahlan. Selamat datang yang dah hadir. Kemudian dekat sini ada sepotong ayat. Jazahumullahu anna wa an sairil muslimina ahsanal jazai. Maksudnya semoga Allah Subhanahu Taala mengurniakan kepada para sahabat sebaik-baik balasan bagi pihak kita dan seluruh orang Islam, insya-Allah. Alhamdulillah. Jadi itulah dia kisah di mana seorang para sahabat, Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar berlumba-lumba. Berlumba-lumba ni nak menderma di jalan Allah, insya-Allah. Bukan berlumba-lumba sebab nak kejar nama, dia paling banyak derma harta, aku paling banyak derma harta. Tetapi berlumba-lumba untuk mengejar keredaan Allah, insya-Allah. Jadi di sini maksudnya walaupun mereka ada sikit je harta, tak banyak pun harta, tetapi mereka tetap juga menderma, tetap juga mengorbankan harta di jalan Allah. Sebab apa? Nak mendapatkan keredaan Allah, insya-Allah. Moga-moga kita boleh turut ikut contohi kedua sahabat ni. Walaupun waktu tu macam sikit je harta kan, macam nak derma tapi nanti tinggal ni je. Mudah-mudahan hati kita moga-moga dengan kita berkat menderma tu, Allah tambahkan lagi rezeki kita. Jangan rasa kalau kita menderma makin kurang, tetapi sebaliknya, semakin banyak kita menderma, semakin kita kaya, insya-Allah. Alhamdulillah. Itulah dia kisah dua orang para sahabat pada tengah hari ini. Alhamdulillah. Mana yang dah hadir, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Mudah-mudahan kita terus istiqamah untuk melakukan kebaikan. Untuk melakukan kebaikan dan jauh daripada perkara yang dilarang oleh Allah, insya-Allah.
Okey, terbaik dan terima kasih yang dah hadir. Okey, saya ucapkan terima kasih juga kepada yang dah share. Mudah-mudahan Allah permudahkan segala urusan kita. Okey. Okey, sebelum saya akhiri, saya ingatkan hari ini merupakan hari terakhir. Okey, last call untuk penyertaan korban di Mekah. Okey, hari ini hari yang terakhir untuk penyertaan korban di Mekah. Okey. Apa istimewanya kita buat korban ni? Kan korban sana, korban sini. Okey, korban ini salah satu kita meneladani. Kita contohi perbuatan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. InsyaAllah kita akan mendapat pahala dan keredaan kepada Allah. Okey. Ibadah korban ini juga salah satu ibadah yang disukai oleh Allah. Dengan ibadah korban ini kita dapat mendekatkan diri kepada Allah, insya-Allah. Okey, dengan melakukan korban ini juga nanti memperolehi kenderaan ketika meniti titian sirat di akhirat kelak. Dengan melakukan ibadah korban, insya-Allah. Okey. Jadi tak rugi pun kita buat korban ni. Tak rugi, insya-Allah. Mudah-mudahan kita mendapat keredaan Allah dengan melakukan ibadah korban. Okey. Alhamdulillah. Okey, jadi hari ni hari terakhir untuk melakukan ibadah korban. Sesiapa yang berniat untuk melakukan ibadah korban masih sempat lagi. Okey, tekan sahaja link di bawah. Scroll sikit pergi kepada nombor 2 yang ada gambar kambing dengan unta, last call korban di Mekah. Okey, boleh tekan link di situ untuk mendaftar, insya-Allah. Okey. Okey, insya-Allah moga-moga bermanfaat. Alhamdulillah. Okey, moga kita dapat berjumpa lagi dalam slot bacaan hadis yang akan datang. Mudah-mudahan kita dapat tengok lagi kisah yang lain, hadis yang lain, supaya kita dapat ambil pengajaran, kita dapat beramal dengannya, insya-Allah. Okey, terima kasih lagi sekali saya ucapkan yang dah hadir. Okey, yang dah share, yang dah komen, yang dah like. Alhamdulillah, terbaik, insya-Allah. Okey, saya undur diri dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.